Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan Cikgu Mali. Kali ini cikgu bawakan tajuk bab 6 graf fungsi trigonometri, dan hari ini kita akan belajar melakarkan graf yang berkaitan dengan graf kosinus, iaitu persamaannya y sama dengan A cos BX tambah C. Okey, yang mana ada syaratnya dekat sini, iaitu A-nya lebih besar daripada kosong dan B juga lebih besar dari kosong. Jadi C saja tak ada syarat. Boleh besar dan boleh kecil. Boleh nombor positif dan boleh nombor negatif untuk C sini. Okey, tapi A dengan B mesti nombor positif sebab lebih besar dari kosong. Okey, jadi untuk graf yang pertama yang cikgu nak lakarkan ialah graf yang basic, yang asas untuk graf cos, iaitu Y sama dengan cos X. Okey, jadi yang ini yang cikgu nak terangkan dekat sini. Syarat untuk X dekat sini, X ini ialah sudutnya, iaitu X-nya terletak di antara 0 darjah hinggalah 360 darjah. Okey. Okey, jadi cikgu dah lukiskan paksinya. Jadi cikgu letak dulu sudutnya dekat sini. Ini kosong lah mula-mula kan. Jadi dekat sini ialah kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi di sini hujung sekali ialah 360. Kemudian di tengah-tengah antara ni, tengah-tengah sini ialah 180. Kemudian sini 90 dan yang ini 270 darjah. Okey, jadi kalau kita terlupa semasa exam, kita tekan saja kalkulator. Jadi kalau misalnya dekat sini y sama dengan cos x, kita letakkan sudutnya dekat situ, kat sini kosong, maka kita letakkan kosong. Bila cos kosong, tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya, iaitu, okey sebentar. Jadi kita dapat dekat sini cos kosong. Nilainya ialah 1. Jadi nilainya berada ketika kosong, nilainya ialah 1 dekat atas. Dekat situ. Okey, kemudian pada masa 90, letak cos 90, cos 90. Jadi dapat kosong juga. Okey, seterusnya kita letak cos 180. Kita dapat negatif 1. Negatif 1 ialah di bawah. Kalau sini 1, di bawahnya kat sini negatif 1. Okey, jadi dia pada masa 180 negatif 1 kat bawah sini. Pada masa 270, jadi tekan cos 270. Okey, kita dapati kosong. 270 kosong. Sini kosong nilai ni. Jadi kat sini. Dan yang terakhir cos 360. Jadi kita dapati nilainya 1. Jadi 1 tu di sini. Jadi letakkan tanda kat situ. Okey, sekarang kita nak buatkan dia punya graf. Jadi grafnya, jangan pula kita tengok ini sini. Kita ambil baris sambung dengan baris. Bukannya, sebab graf ini adalah graf cos. Graf cos adalah dia bentuk lengkungan. Kalau graf sin, bentuknya seperti huruf S. Dan graf cos pula ialah bentuk macam cawan ataupun seperti huruf C. Okey, cikgu tunjukkan seperti pasu pun ada. Jadi di sini grafnya ialah dari satu ini kita buatkan bentuk lengkung. Macam tu. Macam tu. Kat sini pun sama. Dari sini turun ke bawah bentuk lengkung. Okey, kemudian ke sini bentuk lengkungan juga. Okey, macam tu. Jadi jangan sekali-sekali guna pembaris semasa kita nak buat graf cos. Okey, bentuknya seperti bentuk pasu. Untuk apa ni? Dia macam bentuk C. Okey, jadi inilah graf cos. Jadi kalau terlupa, tekan kalkulator dan kita tahu dia bermula daripada 1. Kalau graf sin, dia bermula daripada kosong. Bentuk graf dia macam tu, seperti huruf S. Okey, ini dah selesai untuk graf yang pertama. Kita pergi kepada graf yang kedua. Okey, persamaannya ialah y sama dengan 5 cos x. Berbeza dengan graf yang pertama tadi, dekat sini tak ada apa-apa bermaksud 1. Okey, tetapi ini ada 5 dekat depan. Okey, apa yang bezakan dengan ni? Ada sebab dia ada 5. Grafnya sama, grafnya graf cos x juga. Jadi oleh kerana grafnya sama, jadi saya buat grafnya sama. Saya buat graf terus jadi daripada atas sini turun lengkok ke bawah. Kemudian macam ni. Okey, kemudian naik ke atas macam tu. Okey, saya terus lukis saja. Okey, kemudian saya tandakan hujung sekali sini mesti 360. Okey, antara ni dengan ni tengah-tengahnya kat sini 180. Antara ni dengan ni tengah-tengahnya kat sini 90. Ni dengan ni tengahnya ialah 270. Okey, selesai untuk dia punya graf dan juga sudut. Cumanya sekarang tadi ada
dia punya 5 dekat depan. Okey, ada 5 kat sini. Dan 5 ini sebenarnya menunjukkan dia punya amplitude. Dia punya ketinggian sini. Dan bawahnya dan tinggi ke atas, tinggi ke bawah. Jadi kalau sini 5, bermaksud sini 5. Tinggi tu 5 dan di bawah ini pun lurus sini pun 5. Tapi oleh kerana di bawah ini kosong, di bawah kosong ialah negatif 5. Okey, jadi dekat sini macam biasalah, ini paksi Y dan ini paksi X. Jadi itu saja bezanya graf pertama dengan graf kedua. Kalau ada 5, letak saja 5 kat sini. Kalau tak ada apa-apa, masuk 1, 1, negatif 1. Apa saja nombor yang berubah kat sini? Ini nombor yang positif. Okey, jadi dekat sini kalau 4, maka 4, negatif 4. Kalau 3, 3, negatif 3. 7, 7, negatif 7. Macam itu. Graf tetap sama sahaja. Okey, graf yang ketiga. Y sama dengan 3 cos 2X. Okey, tadi kita dah faham dah. Kalau ada di depan, merujuk kepada nilai pada paksi Y. Paksi 5, 5, negatif 5. Kalau sini 3, bermaksud dekat Y ni nanti, paksi Y sini ialah 3, negatif 3. Okey, sekarang ada pula tambahan dekat sini. Ada 2 cos 2X. Kalau sebelum ini ialah cos X, cos X. Bila cos 2X, macam mana pula grafnya? Sebenarnya grafnya tak berubah pun. Grafnya masih sama dengan yang ini. Okey, jadi saya lukis dulu grafnya. Grafnya mesti dari atas, turun bawah, naik atas. Jadi dari atas, lengkok, turun bawah. Kemudian ini, pusing, naik atas. Kemudian lengkok, naik ke atas macam tu. Okey, tadi saya pesan kalau ada 3. Jadi depannya ini akan jadi 3. Bawahnya akan jadi negatif 3 dan tengah-tengah sini kosong. Bila ada 3, 3, negatif 3, 5, negatif 5. Okey. Ini yang saya lukiskan ini, kalau saya lukis macam ni saja, ini bermaksud graf yang saya lukiskan ialah Y sama dengan 3 cos X. Tak ada 2 ni. Y sama dengan 3 cos X. Okey. Tapi bila ada dekat sini 2, bermaksud 2 di situ bermaksud 2 kitaran. Ataupun kita lukis dia 2 kali ulangan. Kita ulang graf ni 2 kali. Ini baru kita lukis sekali. Okey, jadi cos 2x bermaksud 2 kali. Cos 3x 3 kali kita lukis. Macam tu. Jadi sebab dekat sini cos 2x, maksudnya kita lukis sekali lagi graf yang sama. Di sampai sini dia akan lengkok turun ke bawah balik semula. Okey, jadi saya sambung graf saya macam tu. Jadi turun ke bawah, naik ke atas dan lengkok ke atas semula. Okey, jadi saya dah lukis 2 kali. Macam ni. Dari sini sampai sini sekali. Sekali lagi. Dari sini turun, naik ke atas semula. Itu maksudnya 2 kali ini bermaksud 2 kitaran. Jadi cos 2x. Kalau 3x, tambah lagi 1. Kalau 4x, tambah lagi dekat ujung. Panjang lah jadi grafnya. Cuma yang dekat sini saya nak ingatkan, walaupun sini berapa sekalipun, 2x ke, 3x ke, 4x ke, yang penting yang kena ingat, hujungnya dekat sini. Okey, ini turun ke bawah sini, mesti 360 darjah. Tetap 360 darjah di hujung dia. Okey, bahagikan 2. Bagikan 2. 360 darjah ni cari titik tengahnya, tengah-tengahnya dekat sini. Tadi kita dapat ni kan, tempat sini kan. Tengah-tengah sini ialah 180 darjah. Dari sini ke sini cari titik tengahnya, tengah-tengahnya dekat sini. Maka situ ialah 90 darjah. Dan dari sini ke sini, tengah-tengahnya yang ini 270 darjah. Okey, itu sahaja. 2 ini 2x ini 2 merujuk kepada 2 kali lukis graf yang sama. Ulangan. 2 kali ulangan. Atau 2 kitaran. Okey? Saya harap awak faham yang maksud 2 dekat situ. Yang 3 ni jelaslah 3 kat sini. Yang 2 ini 2 kali kitaran. Okey, graf yang keempat. Contohnya iaitu Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, ini bentuk ini dah betul-betul seperti apa yang kita tunjukkan asal-asal tadi, awal-awal tadi. A ada, B ada dan C pun ada. Yang ini tadi A dengan B ada. C hujung ni tambah ni tak ada. Jadi dekat sini ada. Okey, jadi grafnya ialah 2 cos X tambah 1. Okey, kalau jumpa soalan macam ni, yang pertamanya kita kena lukis paksi dahulu. Okey, bila paksi dah siap, bila ada tambah 1 di belakang sini, okey, dia akan mengubah kita punya paksi. Jadi sebelum itu, kita tutup dulu.
Okey, kita tutup dulu yang ini supaya kita nampak yang itu. Abaikan dulu yang tanda tambah kat belakang. Jadi yang ini kita lukis dulu graf Y sama dengan 2 cos X. Okey, jadi graf Y sama dengan 2 cos X. Okey, jadi cos X, cos. Graf dia macam ni saja. Okey, jadi saya lukiskan dari atas turun ke bawah ya. Dari sini, dari atas lengkok turun ke bawah. Turun ke bawah lagi. Lengkok naik ke atas semula. Dan lengkok macam tu. Okey, grafnya bentuk macam pasu macam tu. Okey, seterusnya kita nak tandakan dia punya maksimumnya dekat sini dengan minimumnya dekat sini. Amplitude-nya ni, berapa ke bawah sini, berapa ke atas sini. Tengok dekat yang depan, yang ini. Okey, macam ni tadi, 5 dapat 5, negatif 5. Jadi kalau sini 2, sini ialah 2, negatif 2. Saya buat macam tu. Ini merujuk kat sini lah. Kemudian dekat tengah-tengah sini dah pastilah kosong. Okey, yang kita lukiskan ini, sebelum itu saya tandakan siap-siap sudutnya. Ujung ini mesti 360. Tengah-tengah sini ialah 180, 90 dan 270. Okey. Kemudian baru kita buka ini. Bila buka ini kita nampak ada tambah 1. Jadi tambah 1 dekat sini dia akan membawa tambah 1 dekat depan sini pada paksi Y. Okey, ini pada paksi Y sini. Jadi dia, kalau sini tambah 1 maksudnya sini tambah 1. Ini tambah 1. Yang ini pun kita tambah 1. Okey. Jadi apa nilainya sekarang? 2 tambah 1 ialah 3. Jadi saya tulis nilai yang baru. 3. 0 tambah 1 ialah 0. Okey. 1 tolak 2 ialah salah. 0 tambah 1 ialah 1. Di sini nilainya ialah 1. Okey, kemudian 1 tolak 2 ialah negatif 1. Okey, 1 tolak 2 ialah negatif 1. Saya buat macam ni. Negatif 1 di sini. Okey, sekarang kita fikir. Okey, supaya tak keliru saya padamkan yang ni. Ini dengan ini. Jadi sekarang kita nak tengok kat mana kita nak lukis paksi X-nya. Paksi X dekat sini mesti kosong. Jadi sini 1, sini negatif 1. Kosong ialah terletak di antara 1 dan negatif 1. Tengah-tengah sini ialah kosong. Jadi kita ambil pembaris. Kita buat paksi X pada kosong ini. Lalu kosong sini. Okey. Straight lurus ke sini. Macam tu. Kemudian tandakan ini sebagai X. Ini sebagai Y. Seterusnya kita turunkan nilai ini. 360 darjah di sini. 270. 180 dan 90. Okey, jadi kita padamkan yang lama. Paksi X yang lama. Okey, itu dia. Jadi tadi saya dah sebutkan kalau ada tambah ini dia akan merubah nilai pada paksi. Pada paksi Y sini akan berubah. Paksi X pun akan tergerak ke bawah sini. Okey, itu ialah graf yang keempat iaitu Y sama dengan 2 cos X tambah 1 bila ada tambah ya. Okey, soalan yang terakhir, contoh yang kelima iaitu nak melakarkan graf Y sama dengan cos X tolak 2. Okey, tolak 2. Jadi di sini ada tolak 2 dekat belakangnya. Kadang-kadang graf ini dituliskan sebagai Y sama dengan tolak 2 ni dia boleh tulis di depan juga. Negatif 2 tambah cos X. Samalah maksudnya tu. Dia letak negatif 2 ni kat depan ke kat belakang ke, grafnya adalah graf yang sama. Okey, saya dah siapkan paksinya. Jadi di sini yang pertama kita nak lukiskan graf cos X. Jadi saya tutup dulu yang hujung itu. Saya tutup yang negatif 2 tu. Tutup yang ni. Jadi kita nampak grafnya ialah Y sama dengan cos X. Jadi graf cos X ialah graf biasa yang kita dah lukis tadi. Jadi kita bermula graf cos dia bermula dengan ke atasnya, ke atas sini. Okey, jadi dari atas sini kita turun ke bawah, lengkok macam tu. Kemudian ke bawah macam ni, pusing. Okey, naik ke atas lengkok juga. Okey, ini ialah graf Y sama dengan cos X. Okey, apa nilainya dekat depan, dekat paksi Y ini bergantung kepada depan sini. Kalau sini 1, maksudnya tak ada apa-apa tu. Maksudnya 1 bukan kosong ya. Maksudnya 1. Jadi di sini ialah 1 dan hujung sini ialah negatif 1. Okey.
Jadi, yang tengah-tengahnya ini ialah kosong. Okey, seterusnya. Baru saya buka. Yang di hujung ini yang warna biru ini, kalau ada tolak 2, bermaksud dia akan merubah nilai dekat sini. Bila sini ada tolak 2, jadi kita bawa kat sini. Ini akan jadi tolak 2 juga. 1 tolak 2. Ini -1 tolak 2. Kosong tolak 2. Setiap satunya kat sini kita tolakkan dengan 2. Jadi kita dapatlah nilainya yang sebenar ialah 1 tolak 2 ialah -1. So sini ialah -1. Saya tukar. Kosong tolak 2 ialah -2. -1 tolak -2 ialah -3. Okey, jadi saya padam yang saya tulis dengan pensel tadi tu. Okey. Jadi, dah siap macam ni, baru kita fikir kat mana kita nak lukis paksi X. Paksi X mesti nilai Y-nya dekat sini mesti kosong. Mesti kosong. Jadi di sini, -3, -2, -1. Okey, dengan macam tu. Jadi, kosong ialah mestilah di atas tadi -1. Kosong dekat sini. Kosong. Jadi, kita ambil pembaris. Kita lukiskan. Okey. Paksi X yang baru. Alright. Buat macam tu. Okey. Inilah paksi X yang baru. Dia terletak di sebelah atas. Terletak di sebelah atas. Ini paksi X-nya. Kemudian untuk kita nak letakkan sudut dia. Okey, sudutnya ialah dekat hujung sini, betul-betul hujung. Luruskan ke atas. Sini ialah 360. Tengah-tengah antara sini dengan sini, kat sini tengah-tengah kan. Naik ke atas lurus kat sini ialah 180. Lepas tu antara ni dengan ni cari tengah-tengah dia. 90. Antara ni dengan ni cari tengah dia kat sini 270. Jadi itulah graf kita. Jadi paksi X yang lama ni saya padamkan. Okey, sebab paksi X tak boleh berada pada Y-nya -2. Paksi X mesti berada pada Y-nya kosong. Okey. Jadi saya rasa cukuplah 5 contoh yang saya dah tunjukkan berkaitan dengan graf cos. Okey. Jadi saya harap anda semua dah faham. Dan diingatkan ya, dalam soalan SPM dia tidak akan keluarkan biasanya kalau soalan objektif dia tak keluarkan semua sekali daripada 0 sampai 360. Dia ada kalanya dia keluarkan separuh sahaja. Misalnya graf yang ini dia keluarkan sampai 180 sahaja. Kalau sampai 180 maksudnya grafnya macam ni je. Ini pusing sampai sini. Tengah-tengah sini ialah 90. Jadi dia tanya, ini graf apa? Yang mana satukah graf cos? Okey. Kalau graf cos X, sini mesti 1, -1 dan sini mesti 90. Okey. Jadi ada kalanya dia lukis sampai 270. Contoh dia macam graf ini. Dia lukis sampai sini saja, sampai 270 ini. Sampai sini. Jadi graf dia macam tu. Ini sampai sini. Yang mana satukah graf Y sama dengan 5 cos X? Bila 5 kat sini menunjukkan maksimum amplitude dia 5, -5. Cos X bermaksud okey, ya, grafnya turun ke bawah, di sini mesti 90. Jadi kalau misalnya diberi pada awak grafnya tu sebahagian sahaja. Okey, katalah dalam soalan SPM dia keluar soalan macam ini. Diberi yang mana satukah antara dua ini merupakan graf Y sama dengan 3 cos X. Jadi, tadi kita dah belajar kalau 3 dekat depan ini menunjukkan amplitudenya 3, -3. Okey, 3 ke atas, -3 ke bawah sini. Ni dua-duanya sama, tak ada masalah. Grafnya graf cos. Mesti bermula dari atas, turun ke bawah, sama. Okey, jadi kita tak tahu yang mana satu grafnya. Jadi, caranya ialah kita gunakan nilai yang ada dalam graf berkenaan. Contohnya dekat sini 90. Sini ialah 180. Okey, pada ketika 90 darjah ini, nilai pada ketika X-nya 90. X-nya pada ketika ini ialah 90. Okey, dan Y-nya ialah 0. Kita tengok kat sini kan. Kalau dekat sini, pada ketika X-nya 180, Y-nya ialah 0. Okey, 0. Jadi kita kena gunakan kalkulator. Kita ambil kalkulator, kemudian kita tekan cos. Kita tekan cos saja. Kita yang 3 ni tujuannya nak depan ni. Okey, kita tengok cos kat sini. Kita tekan cos 90. Tekan cos 90. Tengok nilainya. Cos 90 nilainya ialah 0. Dapat yang ini. Okey, kalau kita tekan cos 180. 180. Dan kita dapati nilainya ialah
negatif 1. Jadi dia bukannya kosong. Bukan sama dengan kosong, tetapi sama dengan Y sama dengan negatif 1. Jadi yang menepati persamaan ini tadi ialah, jawapannya ialah A. Jadi kalau kita tak tahu masa exam, kita gunakan sudut itu, kita masukkan nilainya dekat sini dan kita tekan kalkulator. Kita tengok yang mana satu yang menepati, rajah yang mana yang menepati persamaan ini. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Berkaitan dengan graf cos. Dan kita jumpa lagi untuk video yang akan datang dengan tajuk graf tangent pula. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share dengan rakan-rakan yang lain.